Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Memulakan berita tengah hari dengan laporan di Sibu. Keusahawanan merupakan satu komponen penting dan strategik dalam memacu Sarawak untuk mencapai status negeri maju pada tahun 2030. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kementeriannya MySet akan berusaha menyediakan pelbagai program dan platform bagi usahawan belia memulakan perniagaan mereka. Menurutnya, MySet akan terus komited dalam menyediakan lebih banyak program keusahawanan sebagai platform kepada para usahawan belia sama ada di kalangan belia informal maupun usahawan belia mikro. Untuk belia-belia di Sibu ini mendalami, meningkatkan diri, menguatkan lagi hati diri untuk menjadi seorang insan yang berguna kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat dan kepada negeri dan juga negara kita di masa akan datang. Sebab itulah apabila saya melihat sambutan seperti ini, saya berasa begitu bangga sekali melihat bahawa anak-anak, adik-adik kita dalam kawasan bahagian Sibu mempunyai pandangan yang jauh, mahu mengikuti program seperti ini, walaupun kita pada hari masa itu adalah pada hujung minggu, yang mana tempatnya kadang-kadang di tempat-tempat lain yang untuk kita meluangkan masa. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program Youth Entrepreneur Setup YES di Dewan Kompleks Islam Sarawak Sibu pada Sabtu. Sehubungan itu, beliau berharap agar belia yang mengambil bahagian dapat menimba pengalaman dari program berkenaan untuk mempersiapkan diri menjadi usahawan yang cemerlang dan berdaya saing pada masa hadapan. Bukakan diri sendiri, keluhan dan sebagainya, karena kita mahu mendengar. We want to hear what are your aspirations. We want to hear apakah yang dapat meningkatkan lagi program-program kami di kementerian. Karena saya percaya what we gather, apa informasi yang kita dapat dari bawah itu adalah informasi yang terbaik, because it comes from the ground, it comes from your heart. That is what we are on this roadshow, insyaAllah. Lebih 500 orang belia menyertai program tersebut yang turut dihadiri Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat dan Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai. Seterusnya, Hotel Riverside Majestic RMH kembali beroperasi bermula pada 4 Julai 2022 dengan mengetengahkan tema Royal Majestic. Lebih menarik, bilik tetamu serta suite turut diperbaharui dengan menampilkan reka bentuk dalaman yang diilhamkan dari Indonesia dan juga ditambah dengan pemandangan dari tebingan Sungai Sarawak yang indah. Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Hussain berkata, hotel tersebut mempunyai 241 bilik, tetapi kini sesetengah daripadanya masih dalam proses naik taraf dan dijangka siap sepenuhnya menjelang Disember ini. This Royal Majestic, we call it. It's actually a refreshed suite with guestwood features inspired by the Indonesian interior designer, and is harmoniously responded its code to the natural element when we want to front in an oasis of tranquility and luxury. See, Riverside Majestic Hotel was established as far back as 1992, and of course it was a 4-star hotel back then. And after so many years, we decided that the hotel needs to be renovated. And after this renovation, this hotel will have a 5-star kind of status. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena pembukaan Hotel Riverside Majestic di sini pada Ahad. Tambah beliau lagi, sempena dengan pembukaan hotel itu juga, pihaknya akan menganjurkan acara makan malam ulang tahun ke-50 SEDC pada 4 Julai 2022 bertempat di Sarawak Chamber RMH yang akan disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg. Beliau menambah, sejak penubuhan RMH pada tahun 1992, ia hanya berstatus 4 bintang. Tetapi selepas proses menaik taraf dilaksanakan, hotel tersebut bertukar status kepada hotel bertaraf 5 bintang.
Beralih dengan berita di Lawas, Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Lawas digesa agar mengoptimalkan hasil pertanian dalam usaha memenuhi keperluan masyarakat. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Henry Sum Agung berkata, peladang berhubung kait dengan pertanian dan harus ada usaha untuk meningkatkan hasil pertanian berikutan masalah kenaikan harga minyak dan telur ayam baru-baru ini. Sehubungan itu, PPK katanya harus memberi fokus kepada usaha untuk meningkatkan hasil pertanian yang sekaligus mengurangkan beban disebabkan kenaikan harga barangan di pasaran. Beliau berucap dalam majlis makan malam AJP PPK Lawas, anjuran PPK Lawas di Restoran Mutiara Lawas di sini pada Khamis. Majlis ini diadakan untuk menghargai jasa ahli jawatankuasa Pertubuhan PPK Lawas sesi 2019 hingga 2021. Kaki tangan PPK Lawas yang bersara serta meraikan sambutan AJJP PPK Lawas bagi sesi 2021 hingga 2023. Datuk Henry yang juga ahli Parlimen Lawas turut memaklumkan satu projek baru iaitu Prospek akan dilaksanakan di daerah Lawas ini. Tapak kawasan untuk projek ini telah dikenal pasti dan pihak berkenaan akan melakukan kajian terlebih dahulu di mana semua kegiatan berkaitan pertanian dan ternakan akan disatukan di dalam satu kawasan dengan peruntukan RM300,000 sebagai permulaan. Pada majlis itu, beliau telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM10,000 kepada PPK Lawas. Sementara itu di Belaga, wakil rakyatnya Datuk Liwan Lagang merakamkan setinggi penghargaan ke atas semua penduduk di 4 buah rumah panjang di Sungai Metah atas mandat diberikan kepada beliau pada pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 yang lepas. Sehubungan itu, beliau juga berharap penduduk di Rumah Ranjau, Rumah Julan, Rumah Iben dan Rumah Manggi akan meneruskan sokongan terhadap gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya umum nanti. Aku dekat natai ke penghargaan, terima kasih semua rumah, seluruh kawasan Metah tu, hari rumah siapa dia, Ranjau, Rumah Julan, Rumah Ibin, ngau Rumah Manggi tu. Aku susah mati pengira tu, 100% magang tu. Terima kasih ke kita. Beliau berucap demikian pada majlis kesyukuran dan ngiling bidai zon Nangan Merit Belaga pada Jumaat. Datuk Liwan turut berkongsi perancangan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bang Peng yang berhasrat untuk mendirikan sebanyak 7,000 menara di seluruh Sarawak bagi memastikan seluruh negeri ini dapat menikmati perkhidmatan internet dan telekomunikasi dengan baik. Sehubungan itu, beliau yang juga Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak berharap penduduk dapat bersabar kerana ia memerlukan perancangan banyak prosedur selain berdepan isu berkaitan dengan tanah tapak untuk mendirikan menara tersebut. Dalam majlis tersebut, Datuk Liwan telah meluluskan bantuan dana kepada pihak Biro Wanita Rumah Manggi berjumlah RM20,000. Beralih dengan perkembangan sukan, Penaung Persatuan Warisan Anak Sarawak Waris Fazruddin Abdul Rahman mahu persatuan itu meneruskan penganjuran Karnival Bola Sepak dalam skala besar pada masa akan datang. Katanya, ia selepas melihat sambutan begitu menggalakkan terhadap penganjuran Karnival Bola Sepak Waris 2022 yang dianjurkan oleh persatuan tersebut. Menurut Fazruddin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tupong, karnival tersebut telah berjaya dalam mengukuhkan ukhuwah dan hubungan silaturahim dalam kalangan ahlinya yang dari pelbagai latar belakang berbeza dari seluruh negeri. Beliau berkata demikian ketika berucap ringkas pada majlis perasmian karnival berkenaan di Padang Sintetik KDFA Taman Surabaya Petrajaya pada Sabtu. Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak itu menambah, karnival yang diadakan selama 2 hari itu juga menjadi platform terbaik kepada ahli-ahli waris mempamerkan bakat mereka dalam sukan bola sepak. Sejumlah 14 pasukan berentap untuk memburu kejuaraan dalam karnival yang diadakan dari 2 hingga 3 Julai. Pasukan yang bertanding dalam karnival ini merangkumi Waris Kuching, Waris Samarahan, Waris Sri Aman, Waris Simunjan dan Waris G11. Sementara itu, pasukan Jemaah 3 muncul johan selepas menundukkan Jemaah 9 dengan jaringan 2-0 dalam aksi final berlangsung sengit pada Ahad. Tempat ketiga pula dirangkul oleh Waris Sri Aman selepas berjaya mengatasi Waris Simunjan dengan jaringan 5-0. Terdahulu telah diadakan perlawanan persahabatan di antara bekas-bekas pemain Sarawak dan pilihan waris. Hadiah-hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Ketua Kaum Taman Surabaya Jamaluddin Puji, Lembaga Tertinggi G11 Waris Hamzah Othman dan Pengerusi Waris Kuching Alizan Muhammad. Seterusnya,
Pasukan Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS muncul johan dalam pertandingan 10 pin bowling Piala Pengarah UKPS 2022 yang berlangsung di Megaland Sarawak, Batu Kawah pada Ahad. Pertandingan 10 pin bowling Piala Pengarah UKPS 2022 diadakan bersempena Hari Peringatan UKPS ke-5. Kemenangan ini membolehkan UKAS membawa piala pusingan, mini trofi dan wang tunai berjumlah RM1,000, manakala naib juara dimenangi Pejabat Premier Sarawak yang turut membawa pulang medal dan wang tunai RM800, manakala pasukan SC Burong dari Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS memenangi tempat ketiga untuk membawa pulang medal dan wang tunai RM600. UKAS turut merangkul anugerah individu terbaik lelaki yang dimenangi Syairazi Sapi'i, sementara Ruzaimah Rahmat dari Pejabat Premier Sarawak memenangi anugerah individu terbaik wanita. Sementara itu, turut dipertandingkan kategori VIP yang dimenangi pasukan VIP 2 yang terdiri daripada Datuk Clarence Rorot Sagon, Bernard, Jusim Simo dan Loris Matios, manakala naib juara dimenangi VIP 4 dan tempat ketiga VIP 3. Hadiah kepada para pemenang telah disampaikan Timbalan Pengarah UKPS Datuk Clarence Rorot Sagon. Seramai 224 orang pemain dari 56 pasukan termasuk UKAS dan Pejabat Premier Sarawak mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak dan gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.